سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Mari kita baca ayat Fatahna alaihim abwaba kulli syai' falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' ila akhir al-ayah, ayat 44 surah Al-An'am. Kemarin kita baca ayat dalam surah Al-Muddathir, wa ma adraka ma saqar. Sebelum itu Allah berfirman sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ayat 26 dalam surah Al-Muddathir sehingga ayat 29. Ayat 26 kemarin kita baca Allah berfirman sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Disebabkan kekufurannya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Sin qaf ra saqar. Wa ma adraka ma saqar, dan apakah engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka saqar itu?
La tubqi wa la tadhar. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya yakni binasa terus. Dibakar, dielokkan, dibakar, dielokkan, begitulah seterusnya. Yakni neraka itu terus-menerus menyiksa mangsanya. Setelah membakarnya hangus, maka mangsanya akan kembali semula seperti keadaan asal. Lalu dibakarnya hangus lagi dan dikembalikan kepada asal, begitulah seterusnya. Itu maksud la tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Ia terus-menerus membakar kulit manusia. Neraka yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Mudaththir ini, ayat berapa tadi? 26 sehingga 29, diulang kembali pada ayat pada surah yang sama, ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab dengan 4 sifat yang menyebabkan mereka masuk neraka saqar. Sifat pertama, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Dia masuk neraka ni pasal masa hidup dulu tak sembahyang. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Sedekah ke orang miskin pun tak ada. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Sifat yang ketiga, sifat kedua, tak pernah bagi makan kat fakir miskin. Sifat ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama orang-orang yang memperkatakannya. Apa yang orang bersembang dalam yang kami dengar, kami tumpang sama, walaupun benda tu tak betul. Jangan kita duk bersembang, duk tambah benda-benda tak betul, duk sebab benda-benda salah. Sebagaimana sebahagian orang duk sebar dalam Facebook, dalam WhatsApp. Hari ini dalam handphone mereka, tak kira benda tu salah tak salah, yang penting kita tumpang sama. Walaupun kita tahu kata salah, kita gagah pergi duk campur dan kita sebar sekali. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sehingga datang kepada kami perkara yang tetap diyakini, yakni kematian. Kami tak pernah sembahyang sampai mati, tak pernah bagi fakir miskin makan sampai mati, duk bersembang benda-benda salah sampai mati. Kami tak apa yakin tak dengan hari pembalasan semula selepas mati. Itulah sikap kami dulu ni masa hidup dunia sampai malaikat ambil nyawa. Akibat daripada itu mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar. Jadi mereka disiksa dengan sebab masa hidup malas sembahyang. Ini salah satu ayat yang memberikan ancaman kepada orang tak sembahyang. Di samping ayat dalam surah Taha kita baca hari itu. Ayat dalam surah Taha pun memberi ancaman kepada orang yang tak sembahyang. Hak sembahyang pun dapat ancaman. Kalau dalam keadaan dia sembahyang, dia riak dan sebagainya. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ayat itu cerita orang sembahyang tapi masih lagi dimurkai oleh Allah kerana sembahyang dia tidak mengubah dia menjadi orang baik. Tambah tak sembahyang terus, lagi bahaya. Dalam surah Taha hari itu kita baca Allah berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Taha kan surah Maryam. Surah Maryam.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم, maka telah menggantikan setelah itu surah Maryam ayat 59. Surah Maryam juzuk 16 selepas surah Kahfi, sebelum surah Taha. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ayat 59 surah Maryam menyatakan, kemudian datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikut keinginan hawa nafsu, maka mereka kelak akan tersesat. Orang hantar semayang, buat amal dalam kehidupan dia, memenuhi kehidupan dia dengan perkara yang hanya mengikut hawa nafsunya, orang itu orang yang sesat, yang tak betul. Dalam surah Taha, Allah suruh kita semayang dan suruh keluar ahli kita semayang. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintah dan perintahkanlah ahlimu untuk sembahyang dan bersabarlah kamu di atasnya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah keluargamu agar mendirikan sembahyang dan bersabarlah kamu di atasnya. Suruhlah ahli kamu. Kami tak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang bagi rezeki kepada kamu. Jadi sembahyang itu salah satu amalan murah rezeki. Kerana cerita rezeki datang setelah sembahyang. Dalam surah Ibrahim pun sebut sedemikian. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wa amur ahlaka bis-shalah, ni ayat berapa? 132 surah Taha. Muka surat terakhir pada juzuk 16. Surah Taha 135 ayat, dia ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan suruhlah dan perintahkanlah ahlimu melaksanakan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Sabarlah dalam kempen anak bini kita, ahli kita semayang. Ahli kita dalam rumah kita, keluarga kita, ahli kita dalam kampung kita, kalau kita jadi tu imam, anak qaryah kita. Kalau kita jadi menteri besar, ahli kita, rakyat negeri kita. Kalau kita jadi Perdana Menteri, ahli kita, rakyat negara kita. Ajak rakyat kamu semayang. Kempen orang semayang bagi cukup. Ajak seramai mungkin orang untuk semayang. Kerana sembahyang itu salah satu kelebihan dia mengundang rezeki. Sambungan ayat menyatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tak minta kepada kamu rezeki. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan hasil yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Hasil yang baik di dunia, di akhirat, Allah bagi ke orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Daripada ayat ni ulama kata sembahyang yang dipelihara, sembahyang fardu yang dijaga, sembahyang sunat yang ditambah, menjadi penyebab murah rezeki. Rezeki mudah mai kat kita, mudah kita perolehi bila kita sembahyang jaga fardu, hak sunat pun kita buat. Ayat dalilnya ayat 132 surah Taha, rezeki disebut mengiringi sembahyang. Kemudian dalam surah Ibrahim pun sama, rezeki diberikan kepada orang yang sembahyang.
Surah Ibrahim juzuk 13. Sebelum surah Al-Hijri. Selepas pada suratul Ra'du. Dalam kitab Nihayatul Zain ataupun dalam sebahagian kitab yang lain disebutkan, kalau kita tengok orang sakit teruk nak mati, baca kat dia surah Yasin dengan suratul Ra'du. Semoga Allah mempermudahkan urusan dia. Selepas surah Ar-Ra'du, surah Ibrahim. Surah Ibrahim 52 ayat. Surah Ar-Ra'du 43 ayat. Kedua-dua surah ini dalam juzuk 13. Dalam surah Ibrahim Allah cerita tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istrinya Hajar dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam di tanah suci Mekah, yang mana Mekah pada ketika itu merupakan satu lembah yang kering kontang, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada rumah, tidak ada sesiapa. Bila letak anak bini tengah padang pasir, tempat tak ada sebiji buah kurma pun, tak ada satu pokok gandum pun, tak ada satu rumah orang. Pitak tengah-tengah panas. Di bawah, di tepi Kaabah. Masa tu Kaabah pun tak ada reban lah. Yang ada situ hanya padang pasir. Tak ada apa. Maka selepas Nabi Ibrahim AS meletakkan isterinya dan anaknya dengan sebab melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim baca doa. Doa itu disebut dalam surah Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, inni askantu min dhurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriat keturunanku biwadin, di satu lembah. Mekah ni tempat dia lembah, kiri kanan bukit, keliling dia bukit, bawah dia lapang. Bila hujan turun atas bukit, terjun masuk dalam lembah tu. Sampailah pun kalau kita pergi Mekah, Kaabah dia duduk dalam lembah, dia duduk tempat rendah, keliling dia bukit. Bila keliling bukit, bawah bukit tu dia panggil lembah. Bila air turun, hujan turun, banjir, dia turun di tempat yang rendah itu. Beza dengan Madinah. Madinah dia rata. Madinah tak panggil lembah, tapi Mekah panggil lembah. Sampai lah pun lembah lagi, kerana keliling dia bukit. Biwadin, di suatu lembah, ghairi dhi zara'in, yang tidak ada padanya tanam-tanaman. Sampai lah tak ada tanam-tanaman. Mana ada pokok tepi Kaabah? Pokok gandum tak ada, pokok padi tak ada, pokok mutan tak ada, pokok durian tak ada, pokok petai pun tak ada. Tapi ada orang jual petai, ada orang jual durian, ada orang jual rambutan, sampai buah-buahan seluruh dunia ada situ. Kerana berkat doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa, dah tempat ni lembah, tanam apa pun tak tumbuh, tolong hantar makanan-makanan, rezeki-rezeki ke sini. Doa itu ada dalam suratul Baqarah. Maka Allah makbul. Baik. Nabi Ibrahim kata, biwadin ghairi dhi zar'in, saya letakkan keturunan saya di suatu lembah, saya letakkan isteri saya Hajar, anak saya Ismail. Lepas ni Nabi Ismail berkahwin, dapat isteri, dapat anak, dapat cucu, dapat cicit, dan turun sampai dapat Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ismail. Zuriat keturunan saya di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati, di sisi Baitullah, di sisi Kaabah. Letak Nabi Ismail tu
Makan apa pun tak ada, minum apa pun tak ada. Masa lepas letak Nabi Ibrahim nak balik, isterinya ikut. Tanya kenapa tinggalkan mereka di situ? Apakah ni kehendak engkau tu Allah suruh? Nabi Ibrahim kata Allah suruh. Sayyidina Hajar kata kalau Allah suruh dia tidak akan membiarkan kami. Ini perintah Allah, tentu ada anugerah di sebalik mentaati perintah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim balik. Sayyidina Hajar tengok Nabi Ismail lapak makanan, minuman tak ada lah. Maka dia pergi cari nak bagi ke anak dah. Dia pergi naik atas bukit Safa. Perhati tengok tak ada. Dia lari pergi naik, dia berjalan pula pergi tang bukit Marwah. Perhati pula tak ada. Patah balik main bukit Safa balik. Patah balik pergi Marwah balik. Sampai 7 kali. Cukup 7 kali tengok-tengok ayak keluar daripada kaki Nabi Ismail di tepi Kaabah. Masa tu Kaabah tak ada, tak Nabi Ismail tendang kaki di bumi. Dengan bantuan malaikat Jibril, Allah keluarkan air Zam-Zam. Daripada itulah sejarah sa'i 7 kali. Kerana Sayyidina Hajar pimai 7 kali. Sampai di antara 2 tiang hijau, kita sunat lari kencang. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Minhajut, dalam kitab Al-Idah fi Manasik Al-Hajj, wa an yas'a sa'yan syadida, disunatkan bagi orang lelaki ketika tawaf, ketika sa'i, berlari dengan lari sekencangnya di antara 2 tiang hijau. Kalau ketika tawaf dia panggil ramal. Ramal tu lari-lari anak, lari pendek-pendek, kaki dekat-dekat. Ramal pada 3 pusingan yang pertama pada tawaf yang diiringi oleh sa'i. Tapi ketika sa'i lari di antara 2 tiang hijau untuk orang lelaki saja. Orang perempuan makruh. Orang perempuan jalan daripada mula sampai habis. Daripada sejarah Sayyidatina Hajar nak ambil, nak cari makan minum, kok ada musafir yang lalu, kok nampak telaga dan sebagainya, nak bagi anak minum. Setelah cukup 7 pusingan sampai kepada Marwah, nampak air Zam-Zam keluar, maka ketika itu dia ambil air Zam-Zam tu minum, bagi anaknya minum. Orang lalu pun, musafir lalu pun singgah minum air Zam-Zam mereka, maka semakin berkembanglah jadi tempat penempatan dan sebagainya di keliling Kaabah. Setelah Nabi Ibrahim AS meletakkan anak isterinya di Kaabah yang tidak ada tanam-tanaman, sepatutnya Nabi Ibrahim minta tolong buat mai makanan, pokok-pokok, buah-buahan, tanam-tanaman di sini. Nabi Ibrahim tak minta lagu tu. Nabi Ibrahim minta, jadikan anak isteriku ini, zuriat keturunanku ini, orang yang mendirikan sembahyang. Kerana sembahyang yang dipelihara mengundang rezeki. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mereka orang yang mendirikan sembahyang. Nabi Ibrahim minta 3 perkara. Nombor 1, jadikan anak isteri saya, menantu, cucu cicit saya sampai kiamat orang-orang yang mendirikan sembahyang. Nombor 2, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Jadikan hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Jadikan orang ramai suka kat mereka sebab mereka semayang. Bila semayang jadi baik, bila jadi baik orang suka. Kita semayang tak tinggal tapi orang benci kat kita, tentu ada salah kat kita. Semayang saja tapi tak baik. Kalau orang tu semayang elok, di luar semayang dia jadi orang baik. Bila jadi orang baik, manusia suka, binatang pun suka pasal orang baik. Maka setelah mereka mendirikan sembahyang, jadikan orang ramai berkenan kat dia.
kasih sayang cinta kepada mereka, kerana mereka sembahyang dan melaksanakan tuntutan sembahyang. Tuntutan sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu menegah orang yang sembahyang daripada perkara keji dan mungkar. Luang sembahyang tak buat benda keji, tak buat perkara mungkar. Luang sembahyang berkelakuan baik macam dalam sembahyang. Dalam sembahyang cakapnya baik, cakapnya Allahu akbar kabira, alhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal a'la bihamdi, at-tahiyyatul mubarakat, salam. Daripada takbir sampai salam semua cakap elok. Baca Quran, baca selawat, baca zikir, baca doa. Tak ada tengah sembahyang mohong, tak ada tengah sembahyang mengumpat, tak ada tengah sembahyang maki hamun, tak ada tengah sembahyang fitnah. Segala yang terbit daripada mulut kita, daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, semuanya kata-kata yang baik. Perbuatan juga baik. Dalam sembahyang angkat tangan, dalam sembahyang qiyam, dalam sembahyang rukuk, dalam sembahyang i'tidal, sampai bagi salam. Tangan, kaki, telinga, mata, semua buat benda dapat pahala, tak buat dosa. Hati kita pun baik. Jadi dalam sembahyang 3 yang kita miliki, perkataan, perbuatan dan hati, semuanya baik. Maka kalau boleh kekal lepas bagi salam sampai jumpa sembahyang berikutnya dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, melakukan perbuatan yang baik, nak tulis pun tulis yang baik, nak hati yang baik, sampai berjumpa sembahyang berikutnya, orang ni dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Rasul, dikasihi oleh masyarakat. Sebab dia baik dalam sembahyang, dia baik luar sembahyang. Nombor 3, baru Nabi Ibrahim minta makanan, minta rezeki. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berikan kepada mereka daripada pelbagai buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Anak bini saya ni duduk di tempat tak ada tanam-tanaman, tak ada makanan, tak ada minuman. Wak mai makanan minuman? Tak. Jadikan mereka sembahyang dulu, jadikan mereka berkelakuan yang menyebabkan orang suka dan kasih. Bila sembahyang, hubungan dengan Allah mereka jaga, hubungan dengan masyarakat mereka jaga, orang suka kat mereka, mereka tak gaduh kempen, ada orang nak buat main rezeki kat mereka. Mereka duduk sebagai orang baik, sembahyang fardu 5 waktu jaga, lebih-lebih berjemaah, sembahyang sunat mereka buat. Kemudian dengan masyarakat, mereka tak cari pasal berkeliling dengan masyarakat. Masyarakat akan buat main rezeki bantu mereka. Mereka nak makan durian, kau ni hantar durian. Mereka nak makan mu'tan, kau ni hantar mu'tan. Ini berlaku zaman Nabi Ibrahim. Tolong hantar buah-buahan. Allah hantar buah-buahan sampai lah seluruh dunia. Pokok mu'tan tak ada, tapi buah mu'tan ada. Pokok durian tak ada, buah durian ada jual di sana. Pokok petai tak ada, petai ada jual di sana. Belacan tak ada, orang ekspor pergi sana ambil. Makanan-makanan seluruh dunia ada di Mekah. Buah zaitun, minyak zaitun tak sembang sebab tempat dia. Buah zaitun, minyak zaitun, kemudian buah tin, tempat dia. Buah kurma, memang tempat dia. Buah-buahan hak tak tumbuh di negara dia, tumbuh negara kita, ada di sana. Kerana berkat doa Nabi Ibrahim, minta Allah hantar macam-macam buah. Allah Ta'ala hantar. Daripada ayat ni ulama kata, Nabi Ibrahim tahu anak bini dia tak ada makan, tak ada minum, tak minta makan, tak minta minum, melainkan makanan dia tu diminta last kali, nombor 3. Setelah minta nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 jaga semayang, nombor 2 kelakuan baik sehingga orang ramai suka. Manusia yang jaga ibadat, jaga akhlak mesti dapat nombor 3, rezeki yang murah. Ayat 37 Surah Ibrahim. Muka surat berapa ni? Muka surat 260. Satu lagi ayat yang kita cerita saat ayat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar bagi rezeki kepada orang anak cucu dia yang taat dan patuh kepada Allah saja. Yang kufur kepada Allah jangan bagi. Allah Ta'ala kata, dak aku bagi juga
kat orang hak kufur kat aku pun, tapi bagi sat saja. Bagi sikit saja di dunia. Akhirat esok dia kena balas dengan balasan yang buruk. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan rezeki yang murah hanya kepada orang beriman. Tapi Allah Ta'ala jawab, aku bagi ke orang beriman, orang tak beriman pun aku bagi juga. Tak mana cari tak jumpa, nanti kita tengok esok saya baca ayat tu. Ayat Nabi Ibrahim minta, ada sini, ada, alhamdulillah. Ayat 126 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha, muka surat 19. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berdoa, ketika berkata, yakni berdoa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Allah ya Tuhanku, jadikan negeri Mekah ini sebuah negeri yang aman. Tak sah bagi orang duk perang dalam Mekah ni, tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana amina, Quran kata siapa masuk dia aman. Masuk dalam Masjidil Haram aman, masuk dalam Mekah aman. Lepas Nabi Ibrahim AS minta agar Allah jadikan Mekah itu negeri yang aman, permohonan yang kedua minta rezeki. Warzuq ahlahu minats samarati, dan kurniakan kepada ahli Mekah, kepada orang yang duduk di Mekah dengan orang yang mai luar duduk di Mekah. Ahli Mekah penduduk asal Mekah, lahir di situ, mati di situ. Dan orang yang mai buat haji umrah, orang Mekah juga, tapi sementara nak balik. Kurniakan kepada ahli Mekah, sama ada mereka yang menetap di Mekah ataupun mereka yang datang buat haji umrah di Mekah. Kurnia apa? Minas samarat, daripada pelbagai buah-buahan. Buah kurma, buah zaitun, buah tin, buah durian, buah mu'tan, semua ada. Buah lai, buah pisang. Apa buah petai apa ada? Macam-macam buah seluruh dunia ada sana. Allah makbul doa Nabi Ibrahim. Padahal pokok tak ada pun. Nabi Ibrahim doa dua perkara. Satu, menjadikan Mekah negeri yang aman. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Warzuq, doa yang pertama, jadikan Mekah negeri yang aman. Doa yang kedua, kurniakan kepada ahli Mekah macam-macam buah. Tapi Nabi Ibrahim kait sikit. Kat siapa nak guna ni? Kat orang yang beriman sudah. Orang kafir jangan bagi. Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kurniakan kepada ahli Mekah daripada buah-buahan hanya orang yang beriman di kalangan mereka terhadap Allah dan hari akhirat. Bagi ke orang beriman sudah, orang kafir jangan bagi. Bagi kat Sayyidina Abu Bakar, bagi kat Sayyidina Umar, kalau zaman Nabi Muhammad SAW. Jangan bagi kat Abu Lahab, Abu Jahal, kerana mereka kafir tak beriman. Orang yang beriman zaman saya, zaman anak saya, zaman cucu saya, zaman Nabi Muhammad SAW, sampai kiamat, kat orang beriman sudah bagi. Orang kafir jangan bagi. Bila Nabi Ibrahim doa semikian, Allah Ta'ala jawab, dak, aku bagi juga kat orang kafir. Allah Ta'ala jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir aku berikan kepadanya kesenangan. Aku berikan kepadanya kesenangan sementara. Qalil makna sedikit. Aku bagi sikit kira. Sikit tu bila dia hidup 50 tahun, bagi 50 tahun. Dia hidup 100 tahun, bagi 100 tahun. Dia hidup 60 tahun, bagi 60 tahun. 60 tahun tu sikit banding dengan akhirat yang tidak ada kesudahan. Dia kafir kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dia jadi orang kaya, duit bilion-bilion, bilion tu tekat sikit. Lama mana? Masa hidup dia. Orang yang kafir aku bagi senang juga. Kadang lebih senang pada orang Islam. Kita orang Islam sakit 3-4 jenis, dia orang kafir sihat. Kita orang Islam utang keliling pinggang, dia orang kaya
Orang kafir tak ada hutang, bahkan duit berlambak-lambak. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kata orang kafir pun aku bagi juga, tapi qali, sedikit berbanding dengan akhirat sementara hidup. Allah Ta'ala kata aku bagi juga rezeki kat orang kafir pun. Lepas pada dia menikmati kesenangan rezeki, kekayaan, kesenangan masa dia hidup yang sedikit itu, summa adtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir, kemudian aku paksa dia ke dalam siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lepas dia mati, kubur neraka tak berhenti dah, tak ada kesudahan. Dunia dia dapat sedikit masa dia hidup, 60-70 tahun dia senang, bahkan kadang lebih senang daripada orang Islam. Orang Islam rezeki sikit, orang kafir rezeki banyak. Orang Islam tubuh badan kadang tak apa sihat, sakit yang sakit. Orang kafir kadang sihat sampai ke mati. Aku bagi kat mereka juga walaupun mereka kafir, tapi sedikit. Lepas pada habis aku bagi, lepas pada habis masa mereka terima, iaitu masa hidup, aku heret paksa mereka masuk siksa yang tidak ada kesudahan. Ayat 126, supaya orang yang ingkar pada Allah jangan merasa lega. Dia kata aku mengucap dah, tapi tak pernah sembahyang, tapi rezeki murah. Menegon untung, tapi aku tak nak buat baik pun. Jangan dia berasa lega, kerana orang yang lebih kafir pada dia, yang tak mengucap langsung pun kadang lebih kaya pada dia. Dia mengucap berasa duit banyak dah walaupun tak sembahyang, tak. Walaupun duk main judi, walaupun terima rasuah, tak. Dia buat benda tak betul, Allah akan siksa dia kalau dia tidak bertaubat. Jadi kita baca ayat kemarin cerita tentang hukuman kepada orang tak sembahyang, dan hari ini kita baca pula sembahyang itu mengundang rezeki. Ayat dalam surah Ibrahim, dan kalau dia dapat rezeki dengan sebab dia ingkar kepada Allah, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat surah Al-Baqarah 126, orang kufur kepada aku bagi kesenangan juga, tapi qalil, sedikit. Sedikit maksudnya dekat dunia, akhirat dia tak dapat dah, kerana dia hidup sebagai orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin kita baca ayat habis dah cerita hak tu. Kemudian kita bercerita kemarin ada lagi ayat Quran dan hadis yang seumpama ayat ini. Masa pun tidak mengizinkan, kita sambung besok pula. Cuma sebelum tutup, saya nak abang, hari ini kita merupakan hari terakhir daripada bulan Hijrah. Esok tahun baru. Bertambahnya tahun, bertambahlah umur kita, bertambah dekatlah kita dengan kubur. Setengah-setengah tempat orang baca doa penutup, doa akhir tahun. Pasang baca doa akhir tahun, lepas maghrib baca doa awal tahun. Jadi kalau orang nak baca, boleh baca. Setengah orang dia kata ni bid'ah ni, tak ada. Tak ada Rasulullah baca doa akhir tahun awal tahun pun, kita nak pergi baca apa? Ulama kita kata doa yang dibaca ada datang daripada Quran, ada daripada hadis. Ada yang tidak ada dalam Quran hadis, tapi direka oleh ulama-ulama. Selama mana makna dia tak salah, maka boleh dibaca. Bukti dia, ada sahabat yang mencipta doa dalam sembahyang, didengar oleh Nabi SAW, Rasulullah tak ingkar kerana makna dia bagus. Sahabat yang baca ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Baca ketika i'tidal, Nabi SAW mengakui betul, boleh baca. Baca di dalam saf, Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadakas salihin. Dalam kitab Umdatus Salik, ketika menceritakan doa dalam sembahyang, di antara tempat yang boleh baca doa dalam sembahyang ialah selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Dalam matan tu kata, hendaklah dia berdoa masya apa yang dia kehendak. Apa dia kehendak maksudnya, dia nak minta tentang dunia boleh, akhirat boleh, dunia akhirat boleh. Dalam sembahyang boleh minta benda dunia, dengan syarat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Malaysia bukan bahasa Arab, baca dalam hati. Ketika sujud atau ketika selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam.
Dalam sembahyang boleh baca minta benda dunia, tak membatalkan sembahyang. Doa yang kita reka sendiri, luang sembahyang lebih-lebih lagi. Maka ulama kata boleh baca. Maka ada ulama kita susun dalam kitab khatam Quran pun ada doa akhir tahun. Makna dia pun bagus. Lepas tu doa akhir awal tahun, doa makna dia bagus. Yang nak baca silakan, yang tak mau baca pun silakan. Bukan satu benda wajib. Dan bila baca bukan satu benda haram. Kenapa? Doa ini dibaca, boleh baca secara umum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah ke aku mustajab. Lepas tu duduk 10 hari pula. Ashura, puasa Ashura. Puasa hari ke-10 Muharram. Puasa 10 Muharram tu pula, setengah orang dia kata puasa saja tak syok. Syok lagi apa? Makan. Itu dia buat apa? Dia buat bubur Ashura. Dia buat bubur Ashura. Ada orang kata bubur Ashura ni pun bid'ah. Makan pun bid'ah, kacau. Bubur Ashura ni macam ketupat lah. Mai hari raya buat ketupat. Raya puasa ketupat, raya haji ketupat. Hatta reti buat ketupat ataupun segan nak buat ketupat, dia pergi beli ketupat kau orang buat. Beli rebus. Boleh kita pergi rumah dia, kita kata hang ni bid'ah tiap-tiap kali raya buat ketupat. Mana dalam Quran dan hadis Rasulullah tiap-tiap kali raya makan ketupat dengan para sahabat. Ketupat pula macam-macam jenis. Hak di sini pulut, hak belah selatan tu jawi. Berah jawi. Cara dia pakai daun tu pun tak sama. Bentuk dia pun tak sama. Hak mana satu sunnah ni. Ada orang buat tapai hari raya. Jadi sebagaimana orang buat ketupat, kita tak marah, kita tak bangkang, bahkan kita telan ketupat dia pada hari raya. Kalau dia buat ketupat lain pada hari raya, kita tak nak kata ni bid'ah ni lain pada raya buat ketupat. Melainkan ketupat tu benda halal kita makan. Kalau hari raya buat ketupat kita tak bangkang, maka bulan Muharram orang buat bubur Ashura pun kita tak bangkang. Orang bagi kat kita ahlan wa sahlan, kita telan terus. Maka dulu-dulu lah banyak orang bila mai hari Ashura orang buat bubur Ashura lah ni kuih kurang dah tak banyak. Tapi kalau orang buat, kita kata silakan. Kenapa? Kerana dia bukan satu kewajipan. Kalau tak buat bukan satu benda kesalahan. Dia satu makanan yang dibuat pada musim-musim tertentu. Musim Muharram Ashura buat bubur Ashura. Musim raya buat ketupat. Apakah bila buat ketupat lain pada raya tak boleh, ataupun bila buat raya kita kata bid'ah kerana tak ada dalam hadis? Tak. Selama mana dia makanan yang halal, kita makan bulan hari raya, kita buat masa tak raya, Ashura pun sama. Dalam kitab Mi'anah Talibin cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam mendarat dengan kapalnya di atas bukit Al-Judi, ketika itu Nabi Nuh kata, siapa yang ada sisa-sisa makanan buat mai? Kau ni buat mai kacang sikit, kau ni buat mai jagung sikit, kau ni buat mai tepung sikit, campur masak. Bersyukur kerana selamat daripada banjir, tak mati. Masak, jamu makan. Daripada sejarah itulah nama dia bubur Ashura. Bubur Ashura ni campur. Campur pisang, campur ni ikut belah Kedah. Belah Perak saya duduk dulu, dia buh dengan kangkung lah apa semua, dengan sayur. Tu tak kira belah Kelantan lagi. Jadi nama bubur Ashura nama lebih kurang sama, tapi bahan-bahan dia tak sama. Bahan dia campur campur gula merah, campur ni. Jadi bubur Ashura campuran daripada kacang dan sebagainya. Jadi sejarahnya ada, iaitu campuran makanan yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan kaum dia setelah selamat. Maka nama dia bubur Ashura kita panggil sini. Karena berlaku pada 10 Ashura, 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Yang penting kita puasa. Bulan Muharram tu bagus. Jadi kesimpulan dia, petang ni sebahagian orang akan baca doa khatam penutup tahun lepas asar. Lepas maghrib baca doa awal tahun. Hak nak baca silakan, hak tak mau baca pun silakan. Bukan satu menjadi suatu kewajipan, dan kalau baca bukan satu benda haram. Kerana doa selama mana makna dia baik, ia adalah boleh dibaca. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.